Selamat datang ke kelas matematik online pertama kita. Hari ini kita akan belajar bab 1 iaitu nombor. Okey, bab ini adalah bab yang paling basic. Okey, dalam ini ada beberapa subtopik. Yang pertama adalah angka bererti. Okay, mungkin kamu pernah belajar masa tingkatan 5 ataupun tingkatan 4. Angka bererti, bagaimana kita nak kira angka bererti adalah, contohnya kalau ada nombor 72540, ada berapa angka bererti dalam soalan ni? Okay, kita perlu kira daripada depan 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawapan dia adalah 5. Okey. Kalau 0.0241, kita perlu kira daripada nombor pertama, sebab kosong di belakang ada value, kosong di depan sesuatu nombor tiada value. So nombor pertama, angka pertama bermula pada 2. So 1, 2, 3. Jawapan dia 3. Okay. Jika nombor dia 5200, berapa angka bererti adalah nombor yang kosong di belakang mempunyai value. So untuk soalan ini dia adalah 4 sebab 1, 2, 3, 4. Okey, bagaimana kalau 0.420? Ada berapa angka bererti? Okey, kita akan bermula daripada sini. So 1, 2, 3. Yang ini pun ada 3 angka bererti sebab kosong di belakang ada value dia. Okey, seterusnya adalah bundarkan ataupun mencari satu jawapan untuk suatu angka bererti. Contohnya, okey, bundarkan 3, 4, 5, 1, 7 kepada nombor bulat 1 angka bererti, 2 angka bererti. Okey, lagi 1. 3 angka bererti. Okey, bagaimana nak cari? So kalau nak senang, kita tulis semula nombor yang diberikan, soalan yang diberikan 3, 4, 5, 1, 7. Okey, kalau nak tulis dalam nombor bulat, ini merupakan nombor bulatnya. Okey, kalau perlukan dalam satu angka bererti, maksudnya 3, 4, 5, 1, 7. Satu angka bererti means kita buat garisan di sini. Kita perlu tengok nombor sebelah dia. Kalau nombor sebelah dia adalah antara 0 hingga 4 means kita perlu tambah 0. Kalau dia 5 hingga 9 means kita perlu tambah 1. Dalam soalan ini kita tambah 0. Maka bila satu angka bererti, jawapan dia adalah 3, 0, 0, 0, 0. Okey, nombor-nombor di belakang ini kita akan kosongkan sebab dia ada value. So daripada 34,517, bila kita bundarkan kita akan dapat 30,000 sahaja untuk satu angka bererti. Manakala untuk dua angka bererti, kita buat garisan di sini, kita tengok nilai sebelah dia. So nilai sebelah dia adalah daripada 5 hingga 9, maka kita perlu tambah 1. Bila kita tambah 1, jawapan dia 3, 5, 0, 0, 0. Okey, seterusnya 3, 4, 5, 1, 7. 3 angka bererti ni 1, 2, 3. Kita buat garisan di sini. Kita tengok nombor sebelah. Nombor sebelah adalah antara 0 hingga 4. Maka kita tambah 0 dengan value angka ketiga.
So kita akan dapat 34500. Seterusnya adalah something yang sangat senang, iaitu hasil tambah dan tolak. Okey, so bahagian kedua adalah penambahan dan penolakan. Okay, kita akan belajar cara buat dalam bentuk lazim. Contohnya, kalau kamu ada soalan 214 tambah 35619 tolak 20. Okay, perlu cari jawapan dan kita perlu jalan kerja means. Okay, jalan kerja yang senang adalah kita susun nombor ini ikut angka. Okey, 35619. Diminta untuk tambahkan. So kita selesaikan yang hasil tambah dahulu. Bila tambah 9 tambah 4 13. Naik 1 dekat sini. So 3 8 5 3. Okey, seterusnya kita perlu tolak 20. Bila tolak 3 1 8 5 3. Okey. Sedangkan inilah cara untuk membuat penambahan dan penolakan. Manakala untuk hasil darab dengan bahagi, jalan kerja dia berbeza sedikit. Okey, seterusnya adalah pendaraban dan pembahagian. Okey, contoh soalan adalah 275 darab dengan 32. Okey, untuk hasil darab ni 275 darab 32. Okey, untuk selesaikan kita darab barisan ke pertama dahulu. So darab 275 dengan 2. Bila darab dapat 5 darab 2 10, 14 15, 4 tambah 1 5. Okey, 5 darab 3 kita kena start daripada angka puluh. So 15, 7 darab 3 21, 22, 6 7 8. Okey, kedua-dua nombor ni perlu ditambahkan, maka 0778. Okey, ini sahaja. Okey, kedua B. 3670 bahagi 25. Okey, kita letak 3670 bahagi 25. Yang pertama kita tak boleh bahagi, so kosong. Yang kita boleh bahagi dengan 1 darab 25 is 25. 6 tolak 5 adalah 1, 3 tolak 2 adalah 1. Sini 7 ini diturunkan, maka 117. 25 darab 4 adalah 100. Okey, kita tolak 170. 4, 5, 6. 6 adalah 150. So kita akan dapat 20 sebagai baki. So maka jawapan dia adalah 146 baki 20. Okey, kalau ini adalah soalan perpuluhan, kita boleh sambung lagi sehingga kita dapat titik perpuluhan. Okey, seterusnya adalah operasi bercampur. Okey, untuk operasi bercampur kita perlu pastikan yang first kita kena selesaikan yang dalam kurungan.
keduanya adalah hasil darab atau bahagi daripada kiri ke kanan. Manakala step ketiga adalah tambah atau tolak daripada kiri ke kanan. Okey, kita tengok satu contoh soalan. Soalannya adalah 32 tambah 48 darab 80 tolak 15 bahagi 5. Okey. So untuk soalan ini kita perlu buat apa yang dalam kurungan dahulu. Dalam kurungan adalah 80 tolak 65. Okey. So 32 kita biarkan 48 darab 65 bahagi 5. Okey. 65 step seterusnya kita perlu selesaikan 45 darab 65 sebab darab datang dahulu sebelum bahagi. Maka 65 darab 48 adalah 3120. So 32 tambah 3120 bahagi 5. Sekarang antara tambah dengan bahagi, kita akan buat bahagi dahulu. 32 tambah 624. Hasil bahagi 3120 bahagi 5, kita akan dapat 624. Sekarang 624 tambah dengan 32, kita akan dapat 656. Okey, ini adalah operasi bercampur. Seterusnya adalah kuasa 3 atau 2 dan punca 2 atau 3. Okey. Untuk soalan ini paling senang sebab kita boleh gunakan kalkulator sahaja. Kalau kita ada nombor contohnya negatif 5 kuasa 2, simbol ini menunjukkan kuasa. Okey. Bila masuk ke kalkulator, make sure kamu letak kurungan negatif 5 kurungan tutup kurungan balik kuasa 2, kamu akan dapat jawapan 25. Kalau kamu nak cari jawapan untuk negatif 5 kuasa 3, maka masukkan yang value ni, kamu akan dapat negatif 125. Okey. So ini bermaksud kalau kuasa 2, nombor negatif yang kuasa 2 kamu akan dapat nombor positif, manakala nombor negatif yang kuasa 3 kamu akan dapat nombor negatif. Okey, seterusnya adalah punca kuasa. So punca kuasa 2 biasanya kita akan tulis simbol yang ni je. Punca kuasa 64. Punca kuasa 64 adalah, kita masuk kalkulator, value punca, masukkan 64, kamu akan dapat jawapan 8. Manakala untuk punca kuasa 3 akan ada huruf 3 ni, nombor 3 ni, baru masukkan value. So untuk masukkan dalam kalkulator, kamu akan guna, kamu akan tekan shift punca kuasa, baru kamu masukkan value 64. So kamu akan dapat jawapan 4. Okey, itu sahaja daripada saya hari ini. Saya akan jumpa lagi kamu untuk bab 2. Terima kasih.